Dubai hampir terbakar malam itu. Kesemua 327 drone yang kami lancarkan telah ditembak jatuh. Tiada satu pun yang sampai ke sasaran. Operasi yang kami rancang selama 12 hari dengan teliti telah dimusnahkan dalam masa 40 menit sahaja. Ia dimusnahkan oleh senjata yang tidak kami sangka sama sekali, yaitu senjata buatan Malaysia. Malam itu, di bilik operasi, saya terpaku melihat skrin, tidak mampu berkata apa-apa. Di skrin radar, titik-titik yang mewakili drone kami satu demi satu hilang secara berterusan. 327 titik semuanya lesap dalam tempo 40 menit. Tiada satu pun yang tinggal. Bilik operasi senyap sunyi, seolah-olah ditelan bumi. Dalam kesunyian itu, saya terfikir, bagaimana Malaysia boleh menghasilkan senjata seperti ini? Mengapa kami begitu memandang rendah negara Malaysia? Sebelum kita meneruskan cerita ini, sila langgan saluran ini dan berikan tanda suka. Dan di ruangan komen, sila tinggalkan komen, Malaysia terbaik. Saya Karim Mosadeh, seorang Major Jeneral berusia 54 tahun dari Pasukan Udara Kor Pengawal Revolusi Islam Iran. Saya telah berkhidmat dalam Kor Pengawal Revolusi selama 28 tahun. Sepanjang 10 tahun kebelakangan ini, saya telah dianggap sebagai arsitek utama kekuatan drone Iran, khusus dalam pembangunan peperangan drone. Pada saat ini, saya tidak berada di Tehran, dan saya juga tidak lagi memakai seragam. Sejak kegagalan operasi pada Mac 2026, saya telah disingkirkan dari hampir semua jawatan saya. Pengumuman resmi menyatakan ia adalah penugasan semula atas sebab kesehatan, tetapi semua orang tahu sebab sebenarnya. Saya adalah individu yang bertanggung jawab ke atas operasi Dubai. Kini saya tinggal di sebuah rumah kecil berhampiran Tabriz, di barat laut Iran. Setiap pagi, saya duduk di taman, menikmati teh sambil memandang ke langit. Sebagai seorang pegawai, saya mengenang kembali peristiwa malam itu. Jiran-jiran saya tidak tahu siapa saya sebenarnya. Jika mereka tahu pun, mereka tidak akan mengatakannya, karena di Iran, itu adalah tindakan yang bijak. Mereka yang mengenali saya akan berkata, apa yang Karim lakukan dengan pasukan drone-nya yang dibanggakan itu? Tidak dapat menembusi satu pun senjata Malaysia. 28 tahun berkhidmat dalam tentara berakhir begitu sahaja, kata-kata itu tidak salah. Saya tidak berniat untuk memberi alasan. Sebaliknya, saya akan membuat pengakuan. Saya akan menceritakan kebenaran yang mengejutkan tentang mengapa kami begitu yakin dan mengapa Malaysia mampu menghalang kami. Semuanya bermula 10 tahun yang lalu. Saya mula diiktiraf sebagai pusat kekuatan drone Iran pada tahun 2016. Sebelum itu, saya berada dalam bahagian kuasa udara konvensional. Walau bagaimanapun, pada tahun 2015, apabila menyaksikan perang saudara Syria, saya menyadari potensi drone. Saya melihat puluhan drone meruntuhkan kubu musuh. Walaupun tanpa satupun pesawat, saya sukarela berpindah ke bidang ini. Tugas pertama saya ialah membangunkan taktik drone beramai-ramai untuk mengendalikan 100 drone kecil secara serentak. Pada masa itu, ia adalah konsep yang canggih di peringkat global. Pada tahun 2018, kami berjaya menguji 100 drone beramai-ramai buat kali pertama. Apabila 100 drone kami berlepas serentak dan mencapai sasaran dengan tepat, di bawah pengawasan pegawai kanan Kementerian Pertahanan Iran, tepukan bergema di padang pasir. Panglima tertinggi berpaling ke arah saya. Karim, kamu sedang membina masa depan kekuatan ketenteraan, katanya. Saya berasa bangga. Saya benar-benar berpendapat begitu. Sejak itu, skala pengeluaran drone meningkat secara mendadak. Ini 2000, menjelang 2019, Iran menghasilkan lebih daripada 2000 drone tentara setahun. Pada tahun 2021, kapasiti pengeluaran tahunan kami melebihi 5.000 unit. Sekitar tahun 2023, penilaian mula muncul bahwa kekuatan drone kami telah mencapai tahap terkuat di dunia. Saya mempercayai penilaian itu. Malah, saya sangat mempercayainya. Saya yakin bahwa drone kami dapat menembusi mana-mana sistem pertahanan udara di dunia. Namun, dalam keyakinan yang semakin memuncak itu, saya terlepas pandang sesuatu yang penting. Hakikat bahwa pada tahun 2018 dan 2019, Malaysia telah bergerak secara senyap-senyap.
Pada tahun 2019, seorang pegawai analisis risikan membawa laporan kepada saya. Major Jenderal katanya, Malaysia telah menandatangani perjanjian untuk mengekspor sistem peluru berpandu permukaan ke udara jarak sederhana yang dinamakan Sistem Pertahanan Udara Perisai Langkawi 503 KAI kepada Emiria Arab Bersatu. Skala perjanjian itu melebihi 400 bilion yen. Saya menerima laporan itu dengan senyuman sinis. Sistem pertahanan udara Malaysia? Saya tahu prestasi sistem Patriot Amerika yang mempunyai sejarah hampir 30 tahun pada masa itu, dan saya juga arif dengan spesifikasi sistem S-400 Rusia. Namun, saya tidak pernah membayangkan bahwa Malaysia dapat mencapai tahap yang setanding. Adakah prestasi sebenarnya telah diuji? Pegawai analisis itu menjawab, Malaysia telah membangunkan sistem ini sejak 2015 dan telah mengesahkan prestasinya melalui ujian sendiri. Saya berkata, ujian sendiri. Ia tidak mempunyai pengalaman tempur sebenar. Emiria Arab Bersatu hanya membeli mainan yang jarang ditemui dengan wang mereka. Kolonel Reza, pakar taktik drone, mengangguk setuju. Major Jenderal betul. Malaysia tidak mempunyai zon konflik dan tiada pengalaman tempur sebenar. Spesifikasi di atas kertas berbeza dengan pengalaman di medan perang. Dan saya menyimpan laporan itu di dalam laci meja saya. Saya tidak pernah mengeluarkannya lagi. Itu adalah kesilapan pertama saya. 2 tahun kemudian, pada tahun 2021, saya melakukan kesilapan kedua. Pada tahun itu, kami menerima berita bahwa Malaysia telah menjalankan latihan tembakan sebenar sistem 503 KAI bersama Tentera Emiria Arab Bersatu. Ia adalah ujian pemintasan menggunakan drone sasaran, dan ia mencatatkan kadar pemintasan lebih daripada 90%. Saya mengabaikan laporan itu juga. Keputusan latihan yang didedahkan kepada umum sentiasa dibesar-besarkan. Ia hanya propaganda, kata Kolonel Reza. Namun, Major Jenderal, jika ia melebihi 90%, itu adalah angka yang agak tinggi. Mungkin tidak mudah bagi drone kita untuk menembusi serangan. Saya berkata dengan tegas, jika ada lebih daripada 300 unit ceritanya lain. Jika ia dapat mempertahankan sekitar 50 unit, itu lumayan. Tetapi jika 300 unit, kita pasti dapat menembusinya. Betapa salahnya penilaian itu akan dibuktikan pada 1 Mac 2026. Kemudian pada tahun 2023, kesilapan ketiga dan paling fatal menyusul. Pada Oktober tahun itu, Hizbullah di Lubnan melancarkan serangan drone berskala besar terhadap Israel menggunakan teknologi drone kami. Di hadapan serangan serentak, sistem pertahanan udara Israel yang kuat, Iron Dome, terpaksa membenarkan beberapa pencerobohan. Melihat hasil itu, saya semakin yakin. Jika lebih daripada 300 drone menyerang serentak, mengatasi pertahanan, tiada sistem pertahanan udara yang dapat menghalang kesemuanya. Kolonel Reza membawa laporan analisis. Major Jenderal, hasil analisis. Keupayaan pemintasan Iron Dome adalah sekitar 8 hingga 10 peluru seminit. Jika kita melancarkan 300 unit serentak, secara fisikal mustahil untuk menghalang kesemuanya. Saya menerima laporan itu dan tersenyum puas. Memang begitu. Isunya adalah jumlah. 300 unit sudah cukup. Tepat pada tahun 2023 itu, satu lagi laporan tiba. Maklumat menyatakan bahwa Malaysia telah menyelesaikan penempatan gelombang kedua sistem 503 KAI di Emiria Arab Bersatu. Kandungannya adalah unit tambahan telah ditempatkan di lokasi strategik utama di Dubai. Saya meninggalkan nota pada laporan itu, perlu pengesahan. Pertimbangkan semula penempatan tambahan. Namun, proses pengesahan itu tidak pernah dijalankan dengan betul. Kami mengabaikan pengesahan kerana kami tidak mengambil serius ancaman dari Malaysia. Pada tahun 2019, 2021, 2021 terdapat 3 amaran, ketiga-tiganya diabaikan, dan harganya datang pada 1 Mac 2026. Keputusan Muktamad untuk operasi Dubai dibuat pada pertengahan Februari 2026. Ia adalah arahan dari pihak atasan. Saya tidak dapat mendedahkan butiran arahan tersebut. Namun, setelah menerima arahan itu, saya segera memulakan persiapan. Tempo persiapan operasi adalah 12 hari.
Saya dan 47 anggota pasukan saya bekerja siang dan malam untuk bersiap sedia, pengoptimuman laluan drone, perancangan gangguan gelombang radio, masa pelancaran serentak, penetapan keutamaan sasaran. Semuanya disediakan dengan teliti. Yang paling penting adalah analisis sistem pertahanan udara. Letnan Kolonel Hossein Tabrizi, pegawai perang elektronik kami, melaporkan. Ini adalah hasil analisis sistem pertahanan udara Dubai. Terdapat 2 unit sistem Patriot. Anggaran bilangan pemintasan yang dijangkakan adalah 4 peluru seminit setiap unit. Terdapat beberapa sistem jarak dekat jenis Krotal dari Prancis. Terdapat beberapa unit tempatan Emiria Arab Bersatu. Dan sistem 503 Kai. Dalam analisis kami mengklasifikasikannya sebagai sistem tambahan, tidak diuji dalam pertempuran sebenar. Anggaran bilangan pemintasan yang dijangka adalah sekitar 120 hingga 150 unit dalam tempo 40 menit. Jika kami melancarkan 327 unit, kami menganggarkan lebih daripada separuh akan dapat menembusi. Saya mempercayai analisis itu. 503 Kai adalah sistem tambahan, tidak diuji dalam pertempuran sebenar. Penilaian itu telah tertanam dalam pikiran saya sejak 2019. Pada 27 Februari, dalam taklimat terakhir, saya berkata kepada anggota pasukan, operasi ini akan berjaya. 327 unit sudah cukup. Ia terlalu banyak untuk pertahanan udara mereka menangkis kesemuanya. Mata anggota pasukan penuh keyakinan. Saya juga yakin. Dari lubuk hati saya. Namun, keyakinan itu hancur berkecai pada malam 1 Mac. Ia adalah Ahad 1 Mac 2026. Waktu mula operasi adalah 11.30 malam waktu tempatan. Ia adalah 12.10 tengah malam waktu Tehran. Bilik operasi di tingkat 3 bawah tanah. Ibu pejabat pasukan udara Kor Pengawal Revolusi di Tehran sentiasa sejuk. Oleh kerana ia berada di bawah tanah, suhu kekal stabil sama ada musim panas atau musim sejuk. Bau peralatan elektronik dan ozon yang dipancarkan oleh pelayan dan monitor meresap ke dalam udara, dan cahaya biru dari monitor jatuh pada seragam tentera. Terdapat 15 orang di bilik operasi termasuk saya. Skrin komputer bersinar. Di skrin radar, titik-titik biru yang padat menunjukkan 327 drone kami yang bersedia di wilayah Iran. Tepat jam 12 tengah malam, arahan pelancaran diberikan. 327 drone dilancarkan serentak dari 3 arah, 200 unit dari laluan utara, 80 unit dari laluan barat, dan 47 unit dari laluan laut. 10 menit pertama berjalan lancar. Letnan Kolonel Hossein Tabrizi melaporkan, sistem perang elektronik berfungsi dengan normal. Semuanya normal di dalam wilayah Iran. Kolonel Reza tersenyum dan berkata, Major General, operasi berjalan lancar. Saya juga berasa puas. 15 menit, 20 menit berlalu. Drone terus bergerak mengikut laluan mereka. Namun, pada menit ke-25, sesuatu berlaku. Tiba-tiba, satu titik hilang dari skrin radar. Detik berikutnya, satu lagi hilang. Dan kemudian 3 titik hilang secara berturut-turut. Mata saya terbeliak. Letnan Kolonel Hossein berkata dengan suara tegang. Tembakan jatuh drone disahkan. 5 kehilangan di laluan pencerobohan utara. Saya berkata, ia masih dalam julat yang boleh diterima. Teruskan. Namun, selepas itu masalah bermula. Kelajuan titik-titik yang hilang tiba-tiba meningkat. Yang sebelum ini hilang satu demi satu, kini mulai hilang 2, 3, 5, serentak. Ketenangan hilang dari suara Letnan Kolonel Hossein. Penembakan jatuh berterusan berlaku di laluan utara. Kelajuannya melebihi ramalan kita. Kolonel Reza berkata, nampaknya sistem selain Patriot sedang bertempur. Saya menatap skrin. Titik biru di laluan utara yang pada awalnya berjumlah 200, kini berkurang menjadi 170, 140, 110. Cepat, terlalu cepat. Saya berkata, kelajuan pemintasan Patriot tidak mungkin secepat itu. Sistem lain sedang bertempur. Kolonel Reza meneliti skrin analisis, sedang menganalisis ciri-ciri pertempuran. Sila tunggu sebentar. Hampir 30 menit berlalu. Hanya 60 drone yang tinggal di laluan utara.
140 drone telah ditembak jatuh. Kehilangan juga meningkat di laluan barat, begitu juga di laluan laut. Kolonel Reza berkata dengan suara perlahan, Major General, hasil analisis ciri-ciri pertempuran. Saya berkata, cepat. Kolonel Reza teragak-agak seketika dan berkata, dianggarkan ia adalah sistem 503 Kai. Keupayaan pertempuran serentak berbilang sasaran adalah lebih daripada 3 kali ganda ramalan kita. Bilangan pemintasan seminit melebihi 3 kali ganda anggaran kita. Pada saat itu, bilik operasi senyap sunyi. Saya menatap skrin. Hanya 20 drone yang tinggal di laluan utara. Pada menit ke-40, kesemua titik biru hilang dari skrin radar. Kesemua 327 titik menjadi sifar. Letnan Kolonel Hossein melaporkan dengan suara bergetar, kehilangan semua drone disahkan. Kesemua 327 drone ditembak jatuh. Sifar drone mencapai sasaran. Sifar unit daripada 327 unit mencapai sasaran. Saya terduduk di kerusi. Malam itu, saya tidak dapat keluar dari bilik operasi selama 1 jam. Anggota pasukan juga tidak membuka mulut. Dalam bilik operasi yang sunyi, hanya cahaya monitor yang berkelip-kelip. Laporan analisis yang dikeluarkan kemudian menjerumuskan saya ke dalam kejutan yang lebih dalam. Ia adalah analisis mengenai keupayaan pertempuran sebenar Sistem 503 Kai Malaysia. Bilangan sasaran pertempuran serentak 503 Kai adalah sekurang-kurangnya 3 kali ganda daripada nilai yang kami ketahui. Jarak pengesanan radar juga lebih jauh daripada anggaran kami. Masa tindak balas, yaitu masa yang diperlukan untuk mengesan sasaran dan melancarkan peluru berpandu, adalah separuh daripada yang kami ramalkan. Separuh. Apa yang kami fikirkan sebagai 2 saat, sebenarnya 1 saat. Ini bermakna kelajuan tindak balas adalah 2 kali ganda. Dan yang paling mengejutkan adalah sistem 503 Kai hampir tidak terjejas oleh gangguan gelombang radio drone kami. Letnan Kolonel Hossein melaporkan hasil analisis perang elektronik. Radar 503 Kai menggunakan pelbagai jalur frekuensi. Peranti gangguan gelombang radio kami menggunakan kaedah gangguan tertumpu pada satu frekuensi. 503 Kai secara otomatik beralih ke jalur frekuensi lain apabila frekuensi diganggu. Gangguan kami sebenarnya tidak berkesan. Saya membaca laporan analisis itu dengan tangan bergetar. 2 andaian yang menjadi asas operasi kami, membanjiri pertahanan udara dengan jumlah besar dan melumpuhkan radar dengan gangguan gelombang radio. Kedua-duanya salah. Satu sistem sahaja. 503 Kai telah memusnahkan kedua-dua andaian itu sepenuhnya. Nama rasmi sistem ini ialah Sistem Peluru Berpandu Permukaan ke Udara Jarak Sederhana jenis 03 yang dipertingkatkan atau dikenali sebagai 503 Kai. Malaysia memulakan pembangunan pada tahun 2001 dan menyiapkan sistem ini pada tahun 2015. Ia mengambil masa 15 tahun. Pelaburan besar telah dibuat. Jaraknya lebih daripada 40 km. Ia menjejaki berbilang sasaran serentak, memilih yang paling mengancam, dan melancarkan peluru berpandu dalam sekelip mata. Keupayaan pengesanan radarnya sangat unggul. Ia direka untuk mengesan drone kecil, dan seperti yang saya nyatakan, ia menggunakan radar dengan kaedah lompat frekuensi. Apabila menerima gangguan gelombang radio, ia secara otomatik beralih ke frekuensi lain. Ini bermakna gangguan gelombang radio kaedah tradisional tidak berkesan. Emiria Arab Bersatu pertama kali menandatangani perjanjian pada tahun 2019 dan memulakan penempatan operasi pada tahun 2021. Menjelang 2023, beberapa unit telah ditempatkan di lokasi strategik utama di Dubai. Jurutera Malaysia memasang sistem itu di lokasi dan memberikan latihan operasi secara langsung. Tentera Emiria Arab Bersatu menjalankan ratusan jam latihan, mensimulasikan ancaman drone sebenar. Pakar Malaysia memberikan bimbingan di samping mereka. Latihan itulah yang membuahkan hasil pada malam 1 Mek, keupayaan untuk menembak jatuh 327 unit dalam 40 menit. Saya terdiam seketika setelah mengetahui fakta ini. 503 Kai berada di sana sejak awal. Ia telah ditempatkan sepenuhnya menjelang 2023.
Sistem yang kami nyatakan perlu pengesahan dalam laporan 2023 itu sedang mempertahankan langit Dubai. Saya tidak mampu berkata apa-apa di hadapan fakta ini. Pada keesokan paginya, 2 Mek, saya pergi bertemu pihak atasan untuk melaporkan. Saya menunggu selama sejam di hadapan pejabat Panglima tertinggi. Apabila dipanggil masuk, Panglima tertinggi tidak memandang saya. Dia menatap keluar tingkap. Selepas kesunyian yang panjang, Panglima tertinggi berkata, "Karim." "Ya, Panglima." Sekali lagi kesunyian. 327 unit, ya, semuanya ditembak jatuh. Oleh senjata Malaysia? Ya. Saya tidak dapat berkata apa-apa. Panglima tertinggi berpaling dan memandang saya. Dia adalah seorang yang telah lama mengenali saya. Dia adalah orang yang telah memilih saya untuk mengetuai pasukan drone. Di matanya, terdapat kekecewaan lebih daripada kemarahan. Itu yang paling menyakitkan. Anggota yang terlibat dalam operasi akan ditempatkan semula. Kamu juga akan ditugaskan ke misi lain buat sementara waktu. Buat sementara waktu. Saya tahu maksud kata-kata itu. Setelah keluar dari pejabat Panglima tertinggi, saya berdiri di koridor untuk seketika. 28 tahun. Saya berkhidmat dalam Kor Pengawal Revolusi selama 28 tahun. Saya mengabdikan 10 tahun untuk pasukan drone. Kesemuanya berakhir dalam 40 menit. Pada hari itu, 2 Mac, hasil operasi Dubai tersebar ke seluruh dunia. Kerajaan Emiria Arab Bersatu membuat pengumuman rasmi. Kandungannya adalah percobaan serangan drone telah berlaku dan sistem pertahanan udara telah menembak jatuh ke semuanya. Dan Kementerian Pertahanan Emiria Arab Bersatu menyatakan rasa terima kasih. Ia menyatakan bahwa sistem 503K Malaysia memainkan peranan penting. Saya membaca ayat itu dalam laporan dalaman Iran. Sistem 503K Malaysia memainkan peranan penting. Saya membaca ayat itu berulang kali. Media global melaporkan berita ini secara meluas. Media utama Amerika melaporkan bahwa sistem pertahanan udara Malaysia telah diuji dalam pertempuran sebenar. Pakar Keselamatan Timur Tengah dalam wawancara menyatakan bahwa teknologi pertahanan udara Malaysia kini terbukti berada di tahap tertinggi dunia. Media Asia melaporkan berita berturut-turut dengan tajuk lonjakan industri pertahanan Malaysia. Di Eropah, berita keluar bahwa lebih banyak negara sedang mempertimbangkan untuk mendapatkan senjata Malaysia. Di Malaysia, pembangun sistem 503K dan wakil syarikat industri pertahanan ditemu bual setiap hari. Dan di sebalik semua laporan itu, terdapat fakta bahwa 327 drone Iran telah ditembak jatuh oleh senjata Malaysia. Setiap kali fakta itu tersebar ke seluruh dunia, hati saya berasa hancur. Minggu pertama Mac berlalu, dan berita susulan yang mengejutkan terus datang. Terdapat beberapa maklumat yang tidak dapat saya sahkan secara langsung karena ia adalah kejadian sulit, tetapi secara keseluruhan, maklumat yang masuk ke dalam Iran adalah seperti berikut. Poland dilaporkan mempercepatkan pemerolehan tambahan sistem 503K Malaysia. Ini adalah langkah yang logik karena prestasi sebenar telah disahkan di Dubai. Anggaran nilai kontrak dijangka antara 300 hingga 400 bilion yen. Berita juga datang bahwa India telah secara rasmi mempertimbangkan pemerolehan sistem 503K. Arab Saudi juga dilaporkan merancang untuk membincangkan pengukuhan kerjasama sistem pertahanan udara dengan Malaysia. Dan berita yang lebih mengejutkan juga sampai ke telinga saya. Kerajaan Irak dilaporkan akan menyerahkan surat niat untuk mendapatkan sistem 503K Malaysia. Irak adalah negara yang bersempadan dengan Iran. Ini bermakna jiran Iran merancang untuk membeli senjata Malaysia yang dapat menghalang drone Iran. Saya membaca berita itu dan berpikir panjang. Dalam tempo sebulan Mac, bilangan negara yang dijangka menunjukkan minat terhadap sistem 503K Malaysia mencapai 7 buah negara. Apabila nilai anggaran kontrak dijumlahkan, ia dijangka melebihi 1,5 triliun yen. Itu adalah kesan publicity yang kami berikan kepada mereka dengan satu kegagalan dalam 40 menit. Seolah-olah kami telah menjadi iklan untuk senjata Malaysia dengan menggunakan 327 drone kami.
Semakin saya memikirkannya, semakin tragis rasanya. Satu lagi kejutan datang. Beberapa hari selepas operasi, saya menonton saluran pakar ketenteraan antarabangsa di rumah. Seorang pakar sedang menganalisis program itu. Dia berkata, insiden Dubai ini bukan sekadar kejayaan pemintasan yang mudah bagi sistem 503 Kai. Ia telah menetapkan piawaian baharu untuk keupayaan drone beramai-ramai. Menembak jatuh 327 unit dalam 40 menit adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah pertahanan udara dunia. Saya meletakkan alat kawalan jauh. Pakar itu menyambung, Malaysia telah lama membangunkan teknologi untuk menangani ancaman drone beramai-ramai. Kali ini, teknologi itu telah dibuktikan di hadapan dunia. Untuk 50 tahun akan datang, Malaysia akan menetapkan piawaian dalam bidang pertahanan drone beramai-ramai. Kata-kata itu bergema di telinga saya. Untuk 10 tahun akan datang, Malaysia akan menetapkan piawaian. Saya telah membina kekuatan drone Iran selama 28 tahun. Saya percaya drone kami akan menjadi piawaian peperangan masa depan. Namun, 327 drone itu ditembak jatuh dalam masa 40 menit. Dan kini Malaysia telah menjadi negara yang menetapkan piawaian untuk pertahanan drone beramai-ramai. Ia adalah ironi yang pahit. Saya hanya boleh tersenyum pahit di hadapan ironi itu. Kemudian, saya juga mendengar berita bahwa sebuah institut penyelidikan pakar ketenteraan Amerika Syarikat akan mengeluarkan laporan analisis. Kandungan utama laporan itu adalah seperti berikut: Sistem 503 Kai telah membuktikan 4 keupayaan secara serentak dalam insiden kali ini. Pertama, keupayaan pengesanan sasaran kecil dan perlahan. Keupayaan untuk mengesan sasaran kecil dan perlahan seperti drone pada peringkat awal. Kedua, keupayaan pertempuran serentak berbilang sasaran. Keupayaan untuk menjejaki berpuluh-puluh drone secara serentak dan melancarkan peluru berpandu pada masa yang sama. Ketiga, keupayaan daya tahan terhadap peperangan elektronik. Keupayaan untuk mengekalkan fungsi radar walaupun dalam persekitaran gangguan gelombang radio. Keempat, keupayaan pengisian semula pantas dan pertempuran berterusan. Keupayaan untuk melancarkan peluru berpandu dengan cepat dan bersedia untuk pelancaran seterusnya. Analisis itu menyimpulkan bahwa 4 keupayaan ini, apabila digunakan secara serentak, membolehkan penembakan jatuh ke semua 327 unit. Dan laporan itu mengakhiri dengan berkata, insiden ini menunjukkan bahwa industri pertahanan Malaysia tidak lagi berada pada tahap subkontraktor kepada Amerika atau Eropah. Ia telah menjadi negara yang membangunkan sistem pertahanan udara bertaraf dunia dengan teknologi sendiri dan mengujinya dalam pertempuran sebenar. Saya mendengar kandungan itu dan berpikir dengan mendalam. Industri pertahanan Malaysia tidak lagi berada pada tahap subkontraktor kepada Amerika atau Eropah. Ayat itu melekat di hati saya, karena kami juga berpikiran begitu. Kami menyangka Malaysia hanyalah negara peniru. Anggapan itu telah memusnahkan 327 drone kami. Berita juga datang bahwa Syarikat Pertahanan Malaysia merancang untuk mempamerkan pelbagai sistem senjata, termasuk sistem Laima 03 Kai, di pameran industri pertahanan antarabangsa. Bilangan negara yang dijangka akan meneruskan rundingan pembelian sistem 503 Kai mencapai 11 buah negara. Ia dijangka 5 negara Eropah, 4 negara Timur Tengah, dan 2 negara Asia. Anggaran skala kontrak dianggarkan sekurang-kurangnya 2,5 triliun yen hingga maksimum 4 triliun yen. Pertempuran 40 menit itu seolah-olah telah membuka peluang ekspor bernilai 4 triliun yen untuk Malaysia. Dan berita juga datang bahwa Malaysia merancang untuk mempercepatkan pembangunan versi 503 Kai yang lebih baik selepas insiden Dubai. Dinyatakan bahwa kerja-kerja sedang dijalankan untuk meningkatkan lagi prestasi dengan mengambil kira pengalaman operasi yang diperoleh daripada insiden kali ini. Ini bermakna, semakin kami mencabar, semakin kuat Malaysia akan menjadi. Kami telah menghantar 327 unit untuk menguji keupayaan 503 Kai, dan Malaysia kini merancang untuk membina senjata yang lebih baik berdasarkan data tersebut. Saya terdiam seketika setelah mendengar berita itu. Dalam rentetan kejutan, yang paling menyakitkan bagi saya adalah mengira skala kerugian.
Suatu hari, saya duduk bersendirian di bilik dan membuat pengiraan. Drone yang kami gunakan adalah pelbagai jenis, daripada drone kecil yang murah hingga drone sederhana. Dengan mengira kos pengeluaran purata setiap unit secara konservatif, drone kecil sekitar 1 juta hingga 3 juta yen, dan drone sederhana sekitar 10 juta hingga 80 juta yen. Mengambil kira komposisi campuran 327 unit, jumlah kos pengeluaran dianggarkan antara 10 bilion hingga 15 bilion yen. Namun, ini hanyalah kos drone itu sendiri. Terdapat kos persiapan operasi. 47 orang kaki tangan telah digerakkan selama 12 hari, kos bahan api, peralatan komunikasi, data satelit, dan operasi peranti gangguan gelombang radio. Jika semua ini dijumlahkan, ia adalah tambahan puluhan bilion yen. Selepas itu, terdapat kos peluang. Penurunan kredibiliti antara bangsa program drone kami. Pelbagai pihak yang telah menggunakan teknologi drone yang dibekalkan oleh Iran akan menilai semula nilai drone kami setelah melihat kegagalan kali ini. Dan terdapat kerugian strategik. Tujuan operasi kali ini adalah untuk memberikan tamparan hebat kepada Dubai dan menyampaikan mesej kepada Barat. Tujuan itu gagal sepenuhnya. Sebaliknya, mesej yang bertentangan telah disampaikan. Mesej bahwa drone Iran telah dihalang oleh senjata Malaysia. Setelah selesai pengiraan itu, saya merenyuhkan kertas itu dan membuangnya. Kira-kira 2 bulan selepas operasi itu, saya berpindah ke rumah di luar Tabriz. Ia adalah penyingkiran secara de facto, di bawah nama penugasan semula. Walaupun ada jawatan yang diberikan, tiada siapa yang bergantung kepada saya. Tiada mesyuarat yang perlu dilaporkan. Saya bangun setiap pagi jam 6 pagi. Saya keluar ke taman dan duduk di bangku lama. Udara pagi Tabriz sejuk dan segar. Terdapat bau gunung yang khas di barat laut Iran. Saya minum teh di sana sambil membaca berita. Pada suatu pagi yang cerah, sebuah artikel berita muncul di skrin telepon pintar saya. Sistem 503K Malaysia. Kontrak ekspor rasmi ke Poland hampir dimeterai. Anggaran skala kontrak 380 bilion yen. Saya klik artikel itu dan membacanya. Seorang pegawai Kementerian Pertahanan Poland berkata dalam wawancara, prestasi sebenar di Dubai memainkan peranan penting dalam keputusan akhir. Saya meletakkan telepon pintar saya dan memandang ke langit. Prestasi sebenar di Dubai memainkan peranan penting. Perkara itulah yang menyebabkan 327 drone kami semuanya ditembak jatuh. Teh terasa pahit di dalam mulut saya. Tidak lama selepas itu, Kolonel Reza menghubungi saya dengan berhati-hati. Dia berkata dia ingin berbual setelah sekian lama. Kami bertemu di Tabriz. Kolonel Reza juga berada dalam keadaan yang sama. Sebagai pegawai yang bertanggung jawab dalam operasi itu, beliau juga telah ditukarkan jawatan. Kami berbual panjang di sudut sebuah restoran kecil. Kolonel Reza berkata, saya juga banyak berpikir, mengapa kita membuat penilaian seperti itu? Saya berkata, karena kita memandang rendah Malaysia. Reza mengangguk. Tetapi, Major General, saya juga memikirkan sesuatu yang sedikit berbeza. Saya bertanya, apa maksud kamu? Kolonel Reza berkata, masa yang diambil oleh Malaysia untuk menghasilkan 503K adalah 15 tahun, dari 2001 hingga 2015. Dan untuk menjualnya, mereka melabur lebih daripada 5 tahun lagi untuk berlatih bersama Emiria Arab Bersatu. Jumlahnya 20 tahun. Saya mendiamkan diri dan mendengar Kolonel Reza menyambung, kami membuat penilaian berdasarkan hasil dari 20 tahun itu, tetapi saya berpikir, apakah penilaian yang akan kita buat 20 tahun yang lalu? Jika pada tahun 2001, Malaysia berkata ia akan mula membangunkan peluru berpandu permukaan ke udara jarak sederhana, apa yang akan kita katakan? Saya tahu jawabannya. Kita pasti akan berkata, Malaysia membuat peluru berpandu permukaan ke udara? Lawak apa ini? Kolonel Reza berkata dengan tenang, betul, kita membuat kesilapan yang sama 20 tahun yang lalu, dan sekarang, kita secara tidak sadar memandang rendah Malaysia. Apabila mereka berkata akan membuat sesuatu, kata-kata itu menusuk hati saya.
Selepas pertemuan itu, saya mengkaji lebih mendalam tentang industri pertahanan Malaysia secara tidak rasmi, dan saya semakin terkejut apabila mengetahui lebih banyak. Malaysia bukan sahaja menghasilkan 503 Kai. Terdapat senjata yang dinamakan Type 99 Self-Propelled Howitzer. Ia adalah meriam gerak sendiri yang dibangunkan oleh Malaysia. Ia telah digunakan secara meluas di seluruh dunia, dengan lebih daripada 12 negara telah menggunakannya. Terdapat juga Type 10 Mine Battle Tank. Ia dianggap sebagai salah satu kereta kebal bertaraf dunia. Poland telah menandatangani kontrak untuk mendapatkan 100 unit. Terdapat pesawat pejuang utama sendiri. Malaysia sedang membangunkan pesawat pejuang generasi terkini secara sendiri. Pelbagai ujian telah dijalankan. Mereka juga membuat kapal selam. Kapal pengangkut pesawat juga dalam perancangan. Saya melihat senarai ini dan terfikir, mengapa saya memandang rendah negara seperti ini? Mengapa saya berfikir begitu lama bahwa Malaysia hanyalah negara pemasangan komponen, dan terdapat perkara lain yang lebih mengejutkan. Saya mengeluarkan semula laporan maklumat lama dan membacanya semula. Daripada laporan 2019 hingga laporan 2023, ia adalah laporan yang mengandungi maklumat mengenai 503 Kai. Apabila saya membacanya, amaran telah pun ditulis dalam laporan itu. Dalam laporan 2021, terdapat kandungan seperti ini. Keputusan ujian kecekapan pemintasan sistem 503 Kai melebihi 90%. Terutama, keupayaan untuk menangani sasaran kecil dan perlahan adalah lebih tinggi daripada jangkaan. Ia dilihat sebagai reka bentuk khusus untuk menangani ancaman drone, disyorkan untuk analisis tambahan. Disyorkan untuk analisis tambahan. Kami tidak melaksanakan cadangan itu. Saya teringat saya pernah menulis nota pada dokumen itu, perlu pengesahan, dan saya tidak mengesahkannya. Kerana saya mempunyai prasangka bahwa senjata Malaysia pasti tidak sehebat mana. Prasangka itu menyebabkan kami kehilangan 327 unit. Saya baru-baru ini kadang-kadang membayangkan. Bayangan kembali ke tahun 2001. Pada tahun itu, Malaysia memulakan pembangunan 503 Kai. Pada masa itu, saya adalah seorang pegawai muda berusia pertengahan 20-an yang baru sahaja menyertai kor pengawal revolusi. Bagaimana jika seseorang memberitahu saya pada masa itu, 25 tahun dari sekarang, peluru berpandu yang dibuat oleh Malaysia akan menembak jatuh 327 drone Iran dalam masa 40 menit. Saya mungkin akan ketawa. Mustahil. Peluru berpandu apa yang Malaysia akan buat? Bukankah Malaysia hanyalah negara yang membuat minyak sawit dan getah? Ketawa itu telah menghasilkan hasil ini 25 tahun kemudian. Saya telah mengabaikan kekuatan sebenar Malaysia terlalu lama. Saya tidak tahu dengan betul negara seperti apa Malaysia itu. Sekarang, saya mula sedikit memahami bagaimana Malaysia boleh memiliki teknologi seperti ini. Malaysia tidak melalui perang besar seperti negara-negara industri pertahanan yang lain. Bagaimana ini mungkin? Pertama, mereka tidak pernah berputus asa. Apabila Malaysia pertama kali cuba membina pesawat pejuang sendiri, dunia mentertawakan mereka. Membina pesawat pejuang sendiri, itu melampaui kemampuan mereka. Walaupun di hadapan ejekan itu, Malaysia tidak berputus asa. Mereka mengumpul teknologi selama 10-20 tahun. Kedua, mereka benar-benar membina. Terdapat banyak negara yang hanya merancang tetapi tidak dapat menghasilkan keputusan. Malaysia, apabila mereka merancang, mereka benar-benar membangunkannya. Mereka menghasilkan keputusan melalui percubaan dan kesilapan. Ketiga, mereka tidak keberatan untuk berusaha menjual, hanya membangunkan tidak mencukupi. Malaysia melaburkan masa yang lama untuk menjual apa yang mereka bangunkan. Bekerja sama dengan Emiria Arab Bersatu dalam latihan, pemasangan, dan mengajar operasi adalah contohnya. Ketiga-tiga faktor ini bergabung untuk menghasilkan keputusan pada 1 Mei 2026. Selepas operasi Dubai, saya mempunyai peluang untuk bercakap dengan seorang pegawai dari pihak Emiria Arab Bersatu melalui saluran tidak rasmi. Pegawai itu berkata, sistem 503 Kai bukan sahaja istimewa dari segi prestasi. Saya bertanya, apa maksud kamu? Pegawai itu berkata, jurutera Malaysia sentiasa bersama kami.
dari masa pemasangan hingga masa latihan. Mereka tidak pernah meninggalkan kami, sehingga tentara kami memahami sepenuhnya sistem itu. Jika ada masalah, mereka akan datang, sama ada tengah malam atau di mana sahaja. Saya mendengar kata-kata itu dan terfikir, mereka menjual kepercayaan, bukan hanya teknologi. Pegawai itu menyambung, apabila kami mula-mula membuat kontrak, ada yang berkata, bolehkah senjata Malaysia dipercayai? Tiada apa-apa yang telah diuji dalam pertempuran sebenar. Namun, Malaysia tidak pernah melanggar janji, walaupun sekali selama 7 tahun. Tarikh penghantaran juga, tepat seperti yang dijanjikan. Mendengar cerita itu, saya berpikir secara mendalam. Tidak pernah melanggar janji selama 7 tahun. Itulah kekuatan sebenar Malaysia. Kepercayaan mendahului keupayaan teknologi. Kemana arah Malaysia sekarang? Saya memikirkannya sambil membaca berita. Ekspor sistem 503K dijangka akan terus meningkat, karena sejak insiden Dubai, kredibiliti senjata Malaysia telah meningkat di seluruh dunia. Howitzer gerak sendiri Type 99 juga akan terus dijual. Begitu juga dengan kereta kebal Type 10. Pesawat pejuang utama terus dibangunkan dan dijangka akan meneruskan ujian penerbangan. Skala ekspor industri pertahanan Malaysia dijangka akan mencatat rekod baru setiap tahun. Pencapaian yang melebihi 17 bilion dolar pada 2022 dan 20 bilion dolar pada 2023. Ia dijangka akan meningkat lagi pada masa hadapan. Setiap kali saya melihat angka-angka itu, saya terfikir, kami memandang rendah negara ini, dan drone 327 unit kami, semuanya ditembak jatuh oleh senjata negara ini. Kekuatan drone Iran mengalami tamparan hebat sejak insiden Dubai. Fakta bahwa drone kami dihalang oleh senjata Malaysia telah tersebar ke seluruh dunia, dan nilai teknologi drone kami mula dinilai rendah. Kami juga mendengar kabar angin bahwa pelbagai pihak yang bergantung kepada drone kami sedang mempertimbangkan pilihan lain. Image kekuatan drone Iran yang saya pupuk dengan susah payah selama 28 tahun telah goyah dalam masa 40 menit sahaja. Fakta itulah yang paling menyakitkan bagi saya. Lebih berat daripada kegagalan pribadi adalah kesan terhadap kekuatan ketenteraan Iran. Sebagai penutup cerita ini, saya ingin menyatakan 3 perkara. Perkara pertama, jangan mempunyai prasangka apabila menilai pihak lain. Malaysia adalah sebuah negara yang telah membina teknologi secara gigih untuk masa yang lama. Mengabaikan usaha jangka panjang itu dengan penilaian dangkal untuk seketika adalah tindakan bodoh. Saya mempelajarinya dengan harga 327 unit. Perkara kedua, negara yang kuat tidak dibina dalam sekelip mata. 503K Malaysia adalah hasil pembangunan selama 15 tahun, dari 2001 hingga 2015. Kesilapan kami adalah memandang ringan pelaburan 15 tahun itu. Kekuatan sebenar dibina melalui masa yang panjang. Perkara ketiga, menjaga janji adalah senjata terkuat. Malaysia menjaga janjinya kepada Emiria Arab Bersatu selama 7 tahun. Itu menjadi asas bagi sistem Malaysia berfungsi dengan sempurna di langit Dubai. Walau sehebat manapun teknologi, ia tidak bermakna tanpa kepercayaan. Malaysia mempunyai teknologi dan kepercayaan secara serentak. Itu adalah pengajaran terbesar yang saya perolehi. Saya ingin berkata kepada Anda semua yang mendengar cerita ini, adakah Anda tahu bahwa Malaysia adalah negara seperti ini? Mungkin ramai yang tahu tentang minyak sawit atau pelancongan Malaysia, tetapi tidak tahu bahwa Malaysia telah menjadi kuasa industri pertahanan bertaraf dunia seperti ini. Saya juga tidak tahu, dan ketidaktahuan itu telah menghancurkan saya. Malaysia kini memegang peranan penting dalam industri pertahanan dunia. Type 99 Self-Propelled Howitzer adalah salah satu meriam gerak sendiri yang paling dipertimbangkan untuk pemerolehan di dunia. Kereta kebal Type 10 telah menandatangani kontrak lebih daripada 100 unit dengan Poland. Sistem 503 Kai telah membuktikan keupayaannya di seluruh dunia dengan menembak jatuh 327 unit dalam pertempuran sebenar kali ini. Ini bukan hasil yang dibina dalam satu hari. Ia adalah hasil daripada mengumpul teknologi tanpa berputus asa selama berpuluh-puluh tahun. Saya merasai hasil itu dengan diri saya sendiri.
Saya mempelajari kekuatan industri pertahanan Malaysia melalui 327 unit drone. Akhir sekali, saya ingin berkata kepada mereka yang berada di Malaysia, Anda mungkin berasa bangga apabila mendengar cerita seperti ini. Kebanggaan itu adalah sesuatu yang sewajarnya. Hasil yang telah dibina oleh jurutera Malaysia, anggota pertahanan Malaysia, syarikat Malaysia, tanpa berputus asa selama berpuluh-puluh tahun, telah dibuktikan di hadapan dunia. Seorang pegawai Iran mengakui ini. Malaysia, yang kami pandang rendah, telah mengajar kami. Itu adalah penilaian yang paling jujur. Malaysia tidak pernah menjadi subkontraktor. Dari awal lagi, Malaysia bukan subkontraktor. Kami menyadarinya terlalu lewat, sehingga 40 menit berlalu dan 327 drone kami lenyap. Pagi di Tabriz masih sejuk dan segar. Hari ini juga, saya keluar ke taman dan memandang ke langit. Awan-awan melayang di langit. Saya memandang awan-awan itu dan terfikir, pada malam 1 Mei 2026, di langit Dubai, drone-drone kami juga mungkin melayang seperti awan-awan itu. Dan dalam 40 menit, semuanya lenyap, ditembak jatuh oleh peluru berpandu yang dibuat oleh Malaysia. Pemandangan itu tidak akan hilang dari pikiran saya. Mungkin tidak akan hilang seumur hidup. Yang lemah tidak akan selamanya lemah. Tetapi mereka yang memandang rendah pihak lain pasti akan membayar harganya. Saya telah mempelajarinya. Terlalu lewat, dan dengan harga yang terlalu mahal. Ini adalah pengakuan mengejutkan daripada seorang pegawai Kor Pengawal Revolusi Iran tentang bagaimana senjata Malaysia menghalang kami. Jika Anda merasakan cerita ini bermakna, sila kongsikannya dengan orang di sekeliling Anda. Sila kongsi pendapat Anda di ruangan komen. Sila tinggalkan kata-kata sokongan untuk Malaysia. Minat Anda akan meningkatkan lagi penilaian terhadap Malaysia. Sila langgan saluran ini dan berikan tanda suka. Terima kasih.